Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, adik, kakak, abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik, tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin sekalian. Lama tu. Okey, pada pagi ini saya nak memperkenalkan kepada you all satu tumbuhan ataupun herba yang paling orang kata apa bagus untuk kesihatan kita. Jadi kalau kita tengok bersama dengan saya pada hari ini ialah uh, pokok aloe vera ataupun bahasa mudah kita panggil pokok lidah buaya. Pasal apa? Pasal kita tengok ni macam lidah buaya, lepas tu ada gigi-gigi dia lah. Apa? Duri-duri dia. Jadi sebenarnya ramai yang kita kenal pokok lidah buaya ni ataupun aloe vera ni, tetapi kita tak tahu. Beza tu, kenal tapi tak tahu. Sebab kita kenal dia tapi kita tidak mengetahui faedah-faedah dia. Dia ada orang tanam sebagai hiasan macam tu je. Sedangkan manfaat dia untuk kesihatan kita ataupun untuk kecantikan kita sangat-sangat mengagumkan. Sebagaimana ada kata seorang pengkaji herba, dia kata dalam ribuan herba yang saya kaji, dalam ribuan artikel-artikel tentang herba yang saya tulis, saya dapati aloe vera merupakan satu herba yang paling mengagumkan. Sebelum tu saya nak bagi tahu, aloe vera ni dia rasa-rasa dia asal dari mana? Aloe vera ni asal dari mana? Sebab kita lahir-lahir mungkin kita tengok ada kat Malaysia ni lah. Berdasarkan perkataan aloe vera tu agak-agak daripada mana? Daripada Jerman, Perancis, Amerika Latin, Afrika. Kalau anda jawab yang tu tadi, jawapannya memang salah. Sebab aloe vera ni dia berasal dari Semenanjung Arab. Semenanjung Arab. Semenanjung Arab di kawasan yang kering sikit lah. Kawasan yang kering, kawasan yang taburan hujan dia orang kata apa, kurang. Sebab itu aloe vera ni dia hidup subur di negara-negara yang bercuaca panas dan kering, seperti negara Asia Tenggara, Malaysia, di Afrika, di India, di Pakistan, di Amerika pun ada tempat-tempat yang kering lah. Okey. Jadi sejarahnya pokok aloe vera ni dia sudah beribu-ribu tahun yang lalu telah digunakan oleh manusia tau. Manusia ada orang guna aloe vera kalau orang kata apa, pemasuri Mesir dulu dia guna untuk kecantikan kulit dia lah. Dah lama dah kita ni kena. Orang lain tak pakai, pemasuri aja boleh pakai. Dahsyat. Sebab tu permaisuri cantik, rakyat lain kurang cantik tak apa. Okey, lepas tu di tamadun-tamadun Rom dan sebagainya, dia gunakan aloe vera ini untuk merawat askar-askar dia yang cedera. Malah adalah satu hadis Nabi pun kata, kalau ada sakit, kalau engkau kena sakit pada mata, gunalah, sapulah aloe vera untuk mengobatinya. Banyak orang kata apa faedah aloe vera ni. Jadi pagi ni saya tak nak cakap panjang semua. Saya nak memperkenalkan supaya lepas ni kita tahu dan kita guna dan kita manfaatkan dia. Dan pada pandangan peribadi saya rasa ini merupakan satu tumbuhan yang wajib ditanam, wajib ada di rumah. Wajib ada dia sebab dia punya faedah yang cukup bagus. Selain daripada orang kata apa, cantik untuk buat hiasan. Cuba tengok aloe vera yang saya tanam ni. Dulu saya beli dia RM8 RM8 dalam pokok kecil, letak dalam pasu. Sekarang dah besar rimbun, tengok anak pun dah keliling dia naik. Anak yang batch pertama dah diceraikan, dah ditanam dalam pasu, dah besar dah beranak tu, maknanya ni dah bercucu dah lah. Jadi selepas penggambaran ni saya akan angkat dia balik semua, buang satu-satu anak ni untuk ditanam di pasu yang lain, dan tinggallah ibu dia lah. Jadi kita bercakap tentang faedah aloe vera ni kan, kita kena tahu juga sebelum menggunakan aloe vera ni
cara bagaimana untuk menyediakan dia. Cara bagaimana untuk menyediakan aloe vera ni, orang kata apa, sebab walaupun aloe vera ni dia ada lebih kurang 125 mineral dan juga vitamin yang bagus, yang bagus untuk kesihatan kita. Dia ada juga satu racun lah, satu racun ataupun getah dia tu, getah dia yang memberi kesan tak elok pada kesihatan. Kalau kata kita termakan lebih, efek dia mungkin mual, muntah, boleh ada kekejangan otot, betul? Dia mungkin boleh merosakkan hati dan juga buah pinggang. Ada buah pinggang. Jadi kalau nak guna aloe vera, kena pandai buang getah. Ni saya cuba tunjuk dah. Saya potong satu pelupan ni, getah dia tu. Ya, okay. Nah, tengok. Getah nampak menitik-nitik tu. Getah menitik warna kuning ni. Ini aloin nama dia. Ataupun aloemodin nama je lah. Tapi kita tahu getah cukup. Getah ni dia bau dia tengik sikit lah. Nak kata busuk tak busuk, tapi bau dia tengik. Dia menitik banyak ni. Jadi kalau getah ni dia terkena kulit getah ni, dia akan jadi gatal-gatal. Ataupun sebagaimana tadi, kalau kita tak buang elok masa nak makan tadi, boleh menyebabkan masalah cerit beres, masalah hati kalau banyak lah kan. Tapi selalunya tak adalah banyak macam tu kita termakan dia. Sebab takkan kita tak buang langsung macam ni, takkan kita nak makan kan, mesti kita buang dulu. Jadi sebelum diproses, kita kena buang getah dia. Air pun dah jadi kuning dah, menitik banyak ni. Dan cara yang selalu saya guna untuk buang getah ni, sebagaimana diajar oleh orang lama-lama, kita rendam dalam air. Yang ni dah rendam dalam 2 jam 2 jam yang dipotong awal. Kita rendam 2 jam ataupun lebih lah. Selalunya saya nak bagi confident, saya rendam 2 jam, 3 jam, malah satu hari pun ada. Potong petang, pagi esok baru kita guna kan. Dah air pun dah jadi kuning banyak. Jadi nak rendam dia senang aja, kita potong dia. Kita potong aloe vera yang kita nak tu. Lepas tu kita terus rendam dalam air. Ni pun sama. Kita potong. Ataupun ada orang dia tak nak potong kecil-kecil macam tu, dia letak dalam baldi yang besar, dia tu potong, dia rendam macam ni lah. Ini saya nak tunjuk. Ada dalam cawan yang besar sikit. Dalam baldi pun bagus, letak dia banyak-banyak, letak dia, rendam dia selama lebih 2 jam ke 3 jam. Itu untuk kita keluarkan getah dia kan. Getah dia ni, jadi bila dah katakan dah selesai buang getah apa semua, bolehlah kita guna aloe vera tadi. Sama ada nak guna untuk, orang kata apa, untuk merawat kulit ni, merawat kulit, ataupun untuk dimakan. Itu yang ramai orang tak tahu. Orang dulu tahu dia untuk muka, untuk kecantikan dia, untuk kulit je. Yang makan tu orang tak tahu. Jadi sekarang kita cerita pasal kulit dulu. Kita kulit dulu. Okey, sebab dia mempunyai pelbagai vitamin dan juga zat-zat yang bagus untuk kulit lah. Faedah dia yang paling utama, dia orang kata apa, memberi kelembapan kepada kulit. Dia menyihatkan kulit. Dia juga orang kata apa, dia mengaktifkan orang kata apa, sel-sel kulit itu supaya lebih segar. Dia mengaktifkan penghasilan kolagen dan sebagainya. Jadi untuk kulit senang aja pakai dia. Kita potong tepi tu. Ini katakan kita dah rendam 2 jam lebih lah. 2 jam lebih. Kita nak kepek dia, nak ambil dia punya gel tadi tu. Dia punya gel. Saya senang je, saya just potong dia tengah-tengah tu, saya kopek dia macam ni. Lepas tu terus kenyah kat muka. Ini kita buat shortcut ni. Sebenarnya tunggu dekat 2 jam. Sebab kena getah dia takut rasa gatal-gatal sikit.
Tu kan, kat muka sapu. Tak payah cerewet-cerewet, tak payah susah nak prepare. Macam tu Kalau you all pakai benda ni, sapu aloe vera gel ni, boleh tengok dia punya kesan tu seawal 4 hari 5 hari tau. 7 hari dah memang dah cun dah cantik dah. Orang kata apa, jerawat yang besar-besar dulu dah kecut, dah tak ada. Bintik-bintik hitam kat muka pun dah kurang. Yang kedut-kedut dia jadi awet muda sikit lah. Dia jadi kulit muda. Tengok kulit saya kan. Ni boleh tahan ni dengan umur 52 tahun ni. Tapi orang kata macam umur 45. Betul tak? Perasan pula hari ni. Pasal apa? Pasal duk selalu guna aloe vera ni. Tapi betul, apatah lagi kalau awal-awal kita guna, umur 20-an, 30-an dah guna benda ni, insya-Allah orang kata apa, produk-produk kalau kita guna benda ni masa umur 20 tahun, 30 tahun, awal lah maksudnya, masa remaja, insya-Allah produk-produk kosmetik yang ada bahan-bahan kimia tu kita tolak tepi lah. Memang bahaya kan bahan-bahan kimia. Ini natural. Kulit memang cantik, putih, anti penuaan, tegang, apa semualah yang perempuan minat kan. Bendanya bukan susah, bukan mahal, tanam sendiri boleh guna setiap hari. Saya guarantee guarantee kulit dia cantik. Sebab ni dah beribu-ribu tahun dah orang pakai. Bayangan permaisuri apa Mesir dah pakai. Sekarang ni tak perlu permaisuri, kita pun boleh pakai lah. Ni untuk kulit kan. Ataupun ada orang dia suka ambil isi dia. Dia suka ambil isi dia guna sudu apa semua, dia simpan dalam bekas, dia letak dalam peti sejuk. Masa dia nak guna, dia guna lah. Masa nak guna, dia guna. Dalam saya ni jenis lelaki dia tak adalah orang kata apa serajin macam tu kan. Dia buka, potong dia, tenyeh je lah. Tenyeh dia. Dia sebabkan dia bagus untuk kulit, jadi secara automatik dia pun bagus untuk kulit kepala. Mengurangkan kelimumur ni. Jadi senang yang tadi tenyeh ada kat rambut ni. Sampai ke kulit kepala. Tak susah-susah kan. Dia rajin dengan malas je untuk dapat manfaat. Tapi pakcik ni dah umur 52, rambut pun dah luruh banyak. Kalau awal-awal dulu pakcik pakai, insya-Allah rambut lebat sampai lah lah. Macam umur 20 kot nah. Tapi ni orang kata apa? Kelimumur mungkin berkurang, mungkin tak ada, tak perlu pakai shampoo yang medicated apa yang mahal-mahal dah, just guna aloe vera ya. Bagus kan? Okey, penggunaan dia jadi kata apa tadi, untuk jerawat ke, untuk lembap kulit, untuk kulit sihat, untuk awet muda, untuk menyejukkan kulit dan sebagainya kan. Ada masalah kulit kering apa semua, guna ini. Itu pasal kulit lah. Okey, sekarang kita bincang ataupun bicara tentang orang kata apa, khasiat untuk pemakanan dia pula kan. Air mudah pun ni banyak. Alamak, tak boleh tengok khasiat pemakanan pun sama. Awal-awal ramai orang tak tahu benda ni boleh dimakan tau. Boleh dimakan. Bila kita bagi tahu aloe vera boleh makan, semua main terkejut. Boleh makan ke? Boleh. Sedang ini ada banyak zat ni. Orang kata apa, vitamin beta karotin, vitamin A, vitamin B, C, sampai semualah. Jangan duk kira. Yang penting kita guna tak guna ya. Kalau kita tahu vitamin banyak tak guna pun rugi, dapat tak guna juga kan. Yang penting dia bagus. Dia ada mineral, dia ada zinc, ada magnesium, ada apa? Potasium dan sebagainya. Jadi untuk makan, saya senang juga. Saya just kita potonglah duri kat tepi ni. Tepi ni. Lepas tu kita ambil sudu. Ambil tengah ni. Kemudian ambil sudu lah. Ni agak saya tak lupa ambil sudu tadi. Kita guna pisau. Dan kita keluarkan gel dia, nampak? Gel ni. Jadi orang kata apa, nak makan macam ni terus boleh. Tapi rasa dia tawar lah. Tak ada rasa apa. Payah-payah sikit, tawar. Sebab tu dia tak menarik. Jadi apa yang selalu saya buat, saya ambil dia punya gel ni, saya blendkan dia dengan jus buah. Tak kira buah apa tu, buah betik ke, buah nanas ke, buah apple, bagi ada rasa sedap sikit lah. Ataupun paling favourite sekali, saya blend dia dengan jus orange.
Jus sore campur dengan gel aloe vera ni, kita boleh minum. Sedap lah pagi-pagi. Nak lagi sedap lagi, letak dalam peti ais ataupun campur dengan air batu tu kan. Jadi ataupun kalau nak simpan lama, nak simpan lama, boleh buat agar-agar. Campur dengan agar, masak kan, hancurkan dulu lah. Buat agar-agar boleh makan untuk sisi keluarga, anak boleh makan, suami, isteri, mak mertua, jiran-jiran boleh bagi ni. Ini khasiat dia, bagus untuk kesihatan, tu cara makan dia. Okey. Jadi sebab dia ada saponin ya. Dalam aloe vera ni ada saponin, ada satu bahan saponin. Dan saponin dia bersifat macam sabun tau. Bersabun. Jadi dia dia mencuci ya. Dia mencuci kita punya usus, kita punya perut, dari orang kata apa, segala bahan-bahan kotoran lah. Maklumlah kita dah umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kan. Tengoklah macam mana bersih ke kotor yang usus kita kan. Jadi kalau kita selalu makan aloe vera ni, usus kita akan disihatkan, dicuci ya, toksik-toksik dibuang gitu. Disebabkan itu orang kata masalah-masalah yang berkaitan dengan usus, orang kata apa, ceret-beret, sembelit, orang kata apa, angin kan, angin teruk lah, kentut pun tak berhenti apa semua, InsyaAllah akan dapat diselesaikan kalau kita amalkan makan aloe vera ni. Kalau tengok pengalaman orang yang dah beratus beribu lah aloe vera ni, ada orang makan aloe vera ni dalam masa 2 hari lah masalah sembelit settle. Ini yang kata orang tak tahu. Try makan baru kita tahu kan. 2 hari settle. Sebelum ni dah ambil ubat macam-macam tak jadi-jadi. Ubat kimia tu kan. Ini ubat natural, 2 hari settle. Perut kita pun semakin orang kata apa, semakin sihat. Maksudnya kita makan apa-apa bahan-bahan makanan yang lain yang ada zat, ada vitamin, orang kata apa, kerak-kerak di usus kita tadi pun dah tak ada. Jadi penyerapan zat-zat makanan oleh usus masuk ke sel-sel badan akan berlaku dengan lebih sempurna, dengan lebih bagus. Ini panjang kot cakap tapi kempen saya hari ni, sharing saya hari ni ialah nak mengajaklah kita semua, kita kembali kepada natural, kita guna aloe vera ni, kita makan dia, kita manfaatkan dia. InsyaAllah anda akan dapat rasa lah dia punya perbezaan. Tangan dah ni nampak sedap ni. Lepas ni dah air pun dah kuning sangat. Tak nampak kuning. Kalau kita rendam lama-lama 2 jam 3 jam tu air tu buang, kita bilas, kita rendam sekali lagi, lepas tu boleh guna lah untuk lebih selamat lah. Ini ada air lah. Apa lagi saya nak bagi tahu tentang aloe vera ni supaya semua sekali you all lepas ni kenal aloe vera, jatuh cinta aloe vera, guna aloe vera dan sebagainya. Sebab macam saya kata tadi, manfaat dia memang dahsyat lah, memang dahsyat lah. Okey, itu cerita kalau kita rajin lah. Kalau kita rajin, kita ada masa, kita orang kata apa, tak sibuk, ada tempat untuk tanam Jadi ada satu syarikat ni, dia tolong buat untuk kita, bagi siap semua dah. Jadi syarikat ni saya ambil syarikat Forever, dia dah buat kat kita aloe vera gel. Tolong proses lah untuk kita, bubuh dalam botol kuning ni. Just tiap pagi tuang dalam sudu. Kita suka, kita letak dalam gelas yang kecil lah. Gelas kecil, susah nak sebut. Kecil, dalam 6 sudu atau 10 sudu sehari, minum aloe vera ni untuk menyelesaikan masalah kesihatan asas kita lah. Ni. Jadi senang cerita dia, bukan harga mahal pun, tak sampai 100 sebotol, untuk penggunaan 2 minggu. Itu kalau malas lah. Kalau rajin tanam ni, prepare ni, buat macam saya. Okey, itu saja perkongsian pada hari ni. Mungkin video ni rasa panjang sikit, tapi sebenarnya pendek je kan. Nanti kita bercerita lebih lagi tentang khasiat aloe vera dalam video-video yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.